Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersiaran untuk minggu yang kedua. Habis tu Kita dapat bersiaran Apa dia untuk dia minggu yang kedua. kali kena ke tangan. Tengok tu siapa yang baru masuk. Okey, kita sudah berada pada minggu yang kedua. Minggu kedua ini kita akan sentuh berkaitan dengan karangan. Minggu depan kita akan sentuh berkaitan dengan tata bahasa semula. Kita akan sentuh berkaitan dengan tata bahasa semula. Cikgu masih ada untuk mengadakan kelas online bersama kamu. Dan sementara kamu juga masih berkesempatan untuk belajar secara online bersama cikgu. Maka cikgu akan setia untuk menyampaikan ilmu berkaitan dengan tingkatan 3 kepada kamu berdasarkan ilmu yang cikgu miliki. Berdasarkan ilmu dan pengalaman cikgu sebagai seorang penulis buku tingkatan 1, 2 dan juga 3. Okey, tanpa melengahkan masa, kita nak cek dulu berapa orang yang masuk dan kita nak tengok senarai nama. Zarif Hilman ada masuk tak Zarif Hilman? Zarif Hilman ada tak Zarif Hilman? Kita nak cek Zarif Hilman. Z cari Z. Zarif Hilman tak masuk lagi. Riana Khalizan dah masuk. Zarif Naufal. Farisha Fazli, apa khabar Farisha? Farisha ni macam tak ada suara Sebab cikgu tengok kat sini macam tak ada sound. Cikgu tengok Farisha punya simbol di sini. Hanya ada simbol video. Okey. Syakil Izmi, ada Nazrin Syahmi, Nurul Hidayah, hai Hidayah, Arya Batrisha, hai. Nazim mana ni? Ketam merah Zafran. Ketam merah. Minat betul kau dengan ketam ya? Ada Haziq, ada Faiz, Ihsan, Azim Haris, Ashraf Aziz, Arazi, Alif Azmi, Aizat, Adam Hazri. Ada 94 orang tetapi jap. Kemudian ada siapa lagi? Oh, ramai lagi. Ada nama Wan ni. Wan Nurin Amalin, Wan Maisara Alia, Wan Damia. Okey, Wan Nurin Amalin, kamu jangan risau, nanti cikgu akan share bahan dan kemudian cikgu akan share video rakaman ini kepada kamu sebab cikgu tahu kamu ada clash dengan kelas maths. Sekejap kamu boleh masuk maths, sekejap kamu boleh masuk bahasa Melayu. Okey? Right. Jadi kamu tak perlu risau, yang penting ialah kamu ambil dulu ilmu asas berkaitan dengan karangan respons terhad ni. Kemudian kamu bolehlah lompat-lompat Alright, kita ada Siti Aisyah Sufia, Syasmin Wan. Okay, alright. Jadi sekarang kita dah boleh mulakan kelas Dah ada 95 orang. Dah ada 95 orang, maka marilah kita mulakan kelas dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, hari ni sepatutnya kena gunting rambut tapi cikgu tengok kat kedai gunting rambut tadi, terlalu ramai orang. Apabila terlalu ramai orang maka sukarlah untuk cikgu. Untuk cikgu gunting rambut, tak adanya nak tunggu 2 jam, 3 jam. Okey. Alright. Sekejap Okey. Alright. Tak payah potong. Hoi, kena potong geng. Tak boleh panjang-panjang. Okey. Cikgu tak berapa nak suka rambut panjang sangat Kalau cikgu ni muka panjang, okeylah nak potong rambut panjang nampak style sikit. Ini muka pun cikgu rasa berat badan dah naik sampai 2 kilo dah sekarang. So jogging, bila cikgu jogging dia akan stop. Berat badan tu akan stop. Dia akan turun sikit. Tak banyak. 200-300 gram. Bila cikgu stop jogging, dia naik balik. Aduh, aku stres. Jadi stres. Jadi lebih baik kita terima je lah keadaan diri kita dan teruskan jogging seperti biasa. Baik, sekarang ni cikgu akan share screen kepada kamu. Nampak? Semua nampak? Kalau nampak, tolong nyatakan nampak. Kalau nampak, tolong nyatakan nampak.
Kerana cikgu tak tahu sama ada kamu dapat melihat dengan jelas ataupun tidak cikgu punya ni. Ha. Okey. Alright. Semua dah nampak. Okey, cantik. Baik, tanpa melengahkan masa, cikgu akan mulakan perbahasan. Okey, perbahasan pula dah. Perbahasan tak sesuai. Perbahasan tu kita nak berbahas. Hari ni slide cikgu sangat simple, warna putih. Kenapa warna putih? Kerana cikgu dah jemu buat yang berwarna-warni. Background putih pula hari ni. Menunjukkan kesucian hati kita, keikhlasan dan juga keteguhan hati kita untuk mempelajari ilmu pada petang ini. Baik, hari ini ialah kita nak belajar berkaitan dengan karangan respons terhad. Ada yang kata, cikgu karangan respons terhad tu apa? Saya tak pernah dengar. Murid tingkatan 1 biasalah, dia banyak benda dia tak pernah dengar. Siapa yang tingkatan 1 banyak benda yang dia tak pernah dengar? Kerana format yang baru ni, format peperiksaan terbaru untuk tingkatan 1, 2 dan 3 baru diperkenalkan pada tahun lepas. Jadi tak semua orang begitu familiar dengan format ni. Ada yang hafal, ada yang tak hafal. Macam cikgu sebagai guru bahasa dan juga penulis buku bahasa, cikgu kena alert berkaitan dengan perubahan-perubahan format yang berlaku dan bahagian-bahagian yang terdapat dalam setiap format tersebut. Okey. Karangan respons terhad juga dikenali sebagai karangan pendek. Bila kita sebut pendek, maksudnya patah perkataannya tidak terlalu panjang. Okey? Siapa yang pernah mengambil UPSR, mestilah semua pernah ambil UPSR. Untuk pengetahuan kamu, karangan respons terhad ini merupakan kesinambungan daripada ulasan yang kamu belajar masa sekolah rendah. Kalau kamu tengok ulasan tu berapa patah perkataan masa sekolah rendah? 50 hingga 80. Sama juga dengan karangan respons terhad ni. Bilangan patah perkataan dia ialah 50 hingga 80. Cuma, kamu perlu mematuhi patah perkataan yang telah ditetapkan. Setakat ini dikatakan bahawa tidak ada pemotongan markah sekiranya murid tulis melebihi patah perkataan. Untuk pemarkahan pada tahun lepas dikatakan diabaikan kalau murid tu terlebih sedikit patah perkataan. Tapi untuk tahun depan kita tak tahu macam mana perkembangannya. Jadi untuk lebih selamat, kita ikutlah patah perkataan yang telah ditetapkan. Karangan pendek ni terlalu pendek, tak perlu panjang-panjang. Kamu tak perlu huraikan idea dengan terlalu panjang. Nanti cikgu akan ajar kamu macam mana kamu nak luaskan idea tu. Kamu nak huraikan isi-isi yang diberikan berdasarkan karangan pendek tersebut. Okey, dia dikemukakan dalam BM kertas 2 bahagian A. BM kertas 2 bahagian A. Bahagian A, kertas 2. Berapa markah diperuntukkan? 10 markah. Jadi lazimnya kita boleh skor paling rendah pun 8. Nak dapat markah karangan pendek ni senang tau. Yang ni cikgu nak share sikit dengan kamu. Setakat inilah. Kalau ikut Lembaga Peperiksaan Malaysia dari segi penandaannya, penandaan kertas penulisan ni dia tidak begitu ketat. Ini satu pendedahan lah kepada kamu. Dia tidak begitu ketat lah sebenarnya. Dia orang kata istilah dia lah lenient. Maksudnya banyak yang diabaikan lah. Contohnya kalau kamu tu ada satu je kesalahan, iaitu kesalahan titik. Kesalahan tanda noktah. Dia abaikan kesalahan tu untuk memberikan kamu markah yang penuh, markah penuh. Semua perfect, tiba-tiba kat hujung tu kamu ada tak letak noktah, terlupa nak letak noktah. Jadi akan adalah benda tu diabaikan lah untuk memberikan kamu markah 10/10 sebenarnya. Itu dia tak rigid sangat. Yang penting ialah idea yang kamu susun itu mantap, kemas dan teratur. Macam mana kita nak susun idea itu lebih mantap, kemas dan teratur? Sekejap lagi cikgu akan share. Kita nak tengok dulu maklumat umum tentang karangan respons terhad ni. Okey, kamu hanya perlu tulis 15 minit je, tak perlu lama pun. Yang cikgu tengok apabila cikgu mengendalikan kelas PT3 di Shah Alam lah. Ataupun di Cyberjaya lah cikgu buat. Latihan kalau cikgu bagi, cikgu kata, okey murid-murid sila tulis karangan respons terhad dalam tempoh 20 minit. Sebab latihan kan cikgu ekstra kan lah. 5 minit, 20 minit.
Kebanyakan murid akan siap dalam tempoh 40 minit. Kamu bayangkan, itu karangan respons terhad. Karangan pendek pun dia mengambil masa lebih kurang 40 minit. Kenapa perkara ini terjadi? Idea. Idea. Murid kita ni ada satu masalah idea. Kenapa kurangnya membaca? Kurang membaca. Jadi setelah cikgu mengkaji dengan lebih teliti, cikgu dapati bahawa mereka ni tak ada idea sejak sekolah rendah. Sebab itulah cikgu pulun mengajar sekolah rendah ni supaya bila dia masuk tingkatan 1, 2 dan 3 nanti dan dia belajar daripada cikgu, dia dah tak ada isu lagi tentang idea ni. Sebab itulah kalau kamu tengok, murid cikgu yang cikgu ajar masa sekolah rendah tu, bila masuk sekolah menengah, cikgu ajar dia sikit dia dah boleh faham. Dia dah boleh co-op dengan teknik cikgu. Tapi murid-murid yang asing yang tak pernah belajar daripada cikgu masa sekolah rendah, dia akan ada masalah. Dia akan ada masalah macam mana nak huraikan kaedah tu. Kaedah huraian karangan tu dia ada masalah. Okey, perlu tulis 50 hingga 80 patah perkataan saja, tak perlu panjang-panjang. 50 hingga 80. Okey, sebab tu cikgu kata dia senang. 10 markah. Nak dapat 10 markah senang. Dia macam esei UPSR sekolah rendah lah. Esei BI sekolah rendah. Kamu tahu esei BI sekolah rendah? Kan dia ada words. You may use the words given below. Kamu boleh guna perkataan-perkataan ataupun idea yang diberikan dalam bahan rangsangan tu. Okey, jelas berkaitan dengan karangan respons terhad. Janganlah kamu kata, cikgu apa beza karangan pendek dengan karangan respons terhad? Pening kepala cikgu nak jawab. Sebab benda yang sama kan? Okey, tak ada beza pun. Respons terhad dengan karangan pendek. Baik, jenis karangan respons terhad. Dia ada banyak. Yang pertama, cerita. Kedua, keperihalan. Cerita ni mungkin ialah rekaan lah. Cerita ni dia lebih kepada rekaan. Keperihalan lebih kepada pengalaman sendiri dan juga pengalaman orang lain. Cerita ni rekaan. Contohnya ialah kamu telah tersesat di dalam hutan. Maksudnya ialah kamu cerita, kamu buat karangan pendek tu, cerita dia ialah sesat di dalam hutan. Itu ialah karangan cerita. Maksudnya karangan yang direka-reka. Itu cerita. Berbeza dengan keperihalan. Keperihalan ialah biasanya ialah pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Yang ketiga ialah autobiografi. Autobiografi ni contohnya ialah aku sepasang kasut, aku sebuah komputer, aku sebuah telefon pintar. Okey, kalau biografi ni pula berkaitan dengan tokoh. Biografi ni ialah berkaitan dengan tokoh. Contohnya ialah Perdana Menteri Malaysia, tokoh sukan yang kamu segani, tokoh usahawan yang kamu sanjungi di Malaysia. Baik. Seterusnya ialah karangan bentuk fakta. Kalau kamu tengok dalam buku, orang kata apa? Dalam buku latihan PT3 tu kebanyakannya berkisar tentang autobiografi dan juga fakta. Kalau kamu tengoklah, cubalah kamu tengok. Lazimnya berkisar tentang autobiografi dan fakta. Kebanyakannya begitu. Dan juga cerita lah. Adalah cerita. Autobiografi dan juga fakta dan juga cerita. 3 ni. Sebab apa? Sebab kebanyakannya merujuk orang kata soalan contoh yang telah diberikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia pada tahun lepas. Jadi mereka pun membina soalan berdasarkan cerita, berdasarkan autobiografi dan juga berdasarkan fakta. Itu masalahnya. Okey, sebenarnya ada banyak lah. Inilah antara jenis karangan pendek yang boleh keluar dalam peperiksaan. Cerita, keperihalan, autobiografi, biografi dan juga fakta. Biografi setakat ini jarang-jarang lah. Tak banyaklah buku buat karangan pendek berkaitan dengan biografi. Okey? Baik. Strategi menjawab soalan. Yang ini kamu kena take note murid-murid. Take note strategi untuk menjawab soalan. Yang pertama, apakah strategi dia? Langkah 1, strategi 1, langkah 1, baca dan fahami bahan rangsangan. Kamu baca keseluruhan dulu. Jangan sibuk nak jawab, seriously. Kebanyakan murid yang gagal mendapat markah 8 dan ke atas itu sebab dia konon-konon dia dah baca. Memanglah baca. Kamu tahu tak, kita kalau baca, kita perlu baca dengan roh. Istilah dia lah kita kena baca dengan roh. Maksudnya ialah kita perlu baca dan kita kena faham bahan rangsangan tu. Apa benda sebenarnya jalan cerita yang dapat kita tulis? Apa benda sebenarnya orang kata karangan penuh yang dapat kita tulis?
Alright, dah ada 102 partisipan. Cikgu rasa ada lagi yang belum masuk ni. Okey, langkah yang kedua. Analisis perkataan dalam bahan rangsangan. Ada tak perkataan yang kamu tak faham? Analisis perkataan dalam bahan rangsangan. Ada tak perkataan yang kamu tak faham? Ada murid yang tak berapa nak faham. Perkataan tertentu, tak ada semua dia tak faham. Ada perkataan yang dia tak faham. Okey. Yang ketiga. Yang pertama ingat, baca dan faham. Bahan rangsangan tu dia nak apa, jalan cerita dia. Maksudnya dalam kepala kamu dah nampak dah. Oh, soalan ni nak aku buat begini. So kamu dah kena create dalam kepala kamu macam mana jalan cerita yang perlu kamu buat. Yang kedua, kamu tengok, oh ada perkataan yang aku faham ke tak faham. Okey, perkataan yang tak faham ni kita alert. Maksudnya bahagian perkataan yang kita tak faham tu kita kena, orang kata, fokus lebih sikit supaya kita tidak tersalah menggunakan perkataan itu mengikut konteks yang tak betul. Okey, langkah ketiga, susun jalan cerita karangan. Susun jalan cerita karangan. Macam mana kita nak susun? Guna kaedah pemenggalan. Kita susun jalan cerita karangan mengikut kaedah pemenggalan. Apa itu kaedah pemenggalan? Sekejap lagi cikgu ajar. Sekejap lagi cikgu akan ajar kamu apakah yang dimaksudkan dengan kaedah pemenggalan. Okey, daripada perkataan tu kita penggal. Nampak perkataan ni kita penggal. Nampak perkataan ni kita penggal. Penggal ni tujuannya untuk kita susun jalan cerita karangan tersebut. Okey, nombor 4 ataupun langkah yang keempat. Ini langkah keempat. Semak, sepit dan idea. Cikgu betulkan dah ni. Langkah 4. Langkah 4. Semak, sepit dan idea. Tahu sepit? Sepit. Okey, langkah 1 sampai langkah 4. Semak, sepit dan idea. Idea ni kamu punya jalan cerita lah. Kena kenal pasti, kena semak betul-betul. Sepit ni apa sepit? S-E-P-I-T. Sepit. S yang pertama, semak struktur ayat. Tolong semak struktur ayat, betul ataupun tidak. Tata bahasanya. Dari segi tata bahasa strukturnya, betul ataupun tidak. Yang kedua, E. E itu apa? Ejaan kamu, betul ke tak? Yang mana ada S, yang mana tak ada S. Yang mana D kena rapat, yang mana D kena jauh. Itu yang selalu murid salah tu. D rapat, D jauh. D rapat ni tip dia senang je. D rapat kalau dia merujuk kata kerja pasif. Contohnya dipukul, ditendang, ditulis, dimarahi. D bercampur dengan kata kerja, dia rapat. Tapi kalau D yang menunjukkan arah dan tempat, dia kena jarak. D yang merujuk arah ataupun tempat, dia kena jarak. P. P itu apa? Ada dua. Yang pertama membawa maksud penanda wacana. Yang kedua, P yang kedua membawa maksud peribahasa. Ada tak peribahasa? Ada pun tak ada. Ada pun tak apa. Tak ada pun tak apa. Cikgu takut kalau kamu, dia pun macam ni. Pelajar ini dimomokkan dengan kamu mesti masukkan peribahasa. Kamu mesti masukkan peribahasa. Dia tak begitu. Kalau kamu tak ada peribahasa pun, tapi susunan ayat kamu cantik, kamu masih boleh dapat 10. Ini pengalaman cikgu sendiri. Ini betul cikgu cerita. Maksudnya, masa cikgu, ni SPM Masa SPM, cikgu memang biasanya SPM ni, cikgu akan pilih karangan fakta tau. Namun demikian pada masa peperiksaan SPM tu, dia keluar karangan fakta yang cikgu tak dapat nak fikirkan idea yang tepat berkaitan dengan karangan tu. Cikgu tak dapat bayangkan. Kamu faham? Cikgu tidak dapat bayangkan idea yang tepat berkaitan dengan karangan tu dari segi faktanya. So cikgu tak ada idea. Bila cikgu tak ada idea, cikgu kata, karangan fakta ni biasanya cikgu ada idea untuk menulis peribahasa. Memang ada sebab cikgu hafal peribahasa pada waktu itu berkaitan dengan karangan fakta. Tapi pada waktu itu karangan fakta, tajuk yang keluar tidak menyebelahi cikgu. Jadi apa yang cikgu buat? Cikgu tengok karangan cerita. Bila cikgu jawab karangan cerita, cikgu tak biasa jawab karangan cerita. Maka cikgu mula menggigil. Aku ni tak pernah B tahu bahasa Melayu. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tak pernah B. Tapi SPM kali ni nampak macam tanda-tanda B dah shaking, dah menggigil. Dah menggigil. So cikgu bila menggigil, idea
Tak ada lah. Idea tak ada. So, pergi tandas kejap, basuh muka, kemudian cikgu mula merangka karangan. Kamu bayangkan 25 minutes yang pertama tak tulis apa-apa. Apa perasaan kamu 25 minit pertama tidak menulis apa-apa pun? Karangan, SPM, kertas 2 tau. Apa? Apa tindakan kita? Memang pada waktu tu cuak lah. Tapi cikgu tenang dan kemudian cikgu rangka karangan cerita. Satu peribahasa pun cikgu tak dapat. Satu peribahasa pun cikgu tak dapat kaitkan dengan jalan cerita yang telah cikgu tulis tu. Tapi cikgu dapat A+. Dapat A+. Nampak Maksudnya ialah peribahasa tu kalau ada bagus. Kalau tak ada kamu jangan paksa sangat untuk fikir. Yang penting ialah idea tu. Kalau idea kamu tak bagus, kamu letak peribahasa kemudian tak tepat pula tu, lagilah rendah markah kamu. Peribahasa tak tepat, susunan idea merapu-rapu, tak apa-apa. Jadi kamu tak akan dapat markah yang baik. Okey, seterusnya imbuhan. Kena cek imbuhan meimekan, masa bila guna meimekan. Kebanyakan murid selalu salah apa dia? Memperolehi. Dia suka mengguna perkataan memperolehi, mempermudahkan. Cuba kamu cek dalam kamus. Ada tak perkataan memperolehi? Kamu boleh semak kamus sekarang. Kalau ada kamu tunjuk kat cikgu, cikgu bayar kamu RM100. Memperolehi dalam kamus. Cek dalam kamus dewan. Ada tak perkataan memperolehi? Okey. Jadi, okey. Siapa boleh semak, boleh cek kamus? Cek lah. Memperolehi sekarang. Dia boleh respon kat cikgu. Cikgu, saya jumpa memperolehi dalam kamus. Okey. Tak ada Okey. Memperolehi tak ada dalam kamus. Cuba semak. Kemudian mempermudahkan. Cuba cek dalam kamus. Tak ada. Jadi bila tak ada, jangan gunalah. Jadi itu imbuhan yang salah. Yang betul ialah mempermudah. Memperolehi salah. Yang betul ialah memperoleh. Tak ada ai. Tak ada ai. Baik, seterusnya ialah tanda baca. Tolong semaklah tanda baca. Masa bila kena koma Masa bila kena koma. Lagi masa bila kena noktah. Kena faham benda-benda seperti itu, tanda baca. Baik, kena ingat strategi dia. Ingat balik strategi yang cikgu ajar. Yang pertama, baca dan fahami soalan. Yang kedua, kenal pasti perkataan yang terdapat dalam bahan rangsangan. Yang ketiga, susun jalan cerita mengikut kaedah pemenggalan. Yang keempat, semak, sepit dan idea. Sepit tu apa? S ialah struktur ayat, E ialah ejaan, P penanda wacana atau peribahasa, I ialah imbuhan dan T ialah tanda baca. Yang ini kamu tak perlu salin. PowerPoint ni cikgu akan bagi kepada kamu. So, tidak perlu habiskan masa untuk menyalin nota-nota ini. Ada benda cikgu suruh salin tu ada sebabnya. Baik, setakat ini cikgu buka soalan. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, boleh tolong respon tak ada. Kalau ada, boleh tanya. Berkaitan dengan strategi nak jawab. Kita nak murid terlibat dalam komunikasi pembelajaran dua hala. Bukan cikgu seorang je yang bercakap. Okey. Maksudnya, kamu tak perlu bercakap pun. Maksudnya ialah mungkin, cikgu akan unmute all. Cikgu akan unmute all nanti. So, kamu kena mute sendiri. Boleh Cikgu akan unmute all, kemudian kamu mute sendiri. Tolong mute semua. Tolong mute. Tolong mute. Cikgu akan unmute sebab kalau kamu ada soalan, kamu boleh unmute sendiri. Tolong mute semua. Tolong mute semua. Kemudian sekiranya kamu ada soalan, barulah kamu unmute. Okey. Tak ada soalan. Nadine tak ada soalan. Adli Arif tak ada soalan. Syazwina tak ada. Awatif tak ada. Adam Hazrik tak ada. Muhammad Lutfan tak ada. Nafisa tak ada. Cikgu, idea tu cara buat Idea tu ialah jalan cerita kamu.
susunan jalan cerita kamu. Susunan jalan cerita tu. Itulah idea. Isi penting lah, isi penting. Isi penting. Alright, tidak ada soalan. Okey, tidak ada soalan. Okey, apabila tak ada soalan, cikgu akan teruskan. Okey, cikgu akan teruskan. Baik. Kita akan tengok kerangka menjawab soalan. Tadi strategi. Strategi. Ini kerangka. Kerangka. Kerangka ni bermaksud ada komponen apa yang perlu ditulis. Yang pertama, kamu kena tulis pendahuluan ringkas 1 hingga 2 ayat. 1 ayat boleh, 2 ayat pun boleh, tidak ada masalah. Pendahuluan ringkas 1 hingga 2 ayat. Ingat, kamu kena mematuhi patah perkataan, tak perlu terlalu panjang. Pendahuluan ringkas 1 hingga 2 ayat. Seterusnya nombor 2, isi kena ada sedikit huraian ataupun contoh. Kena nyatakan isi beserta huraian ataupun contoh. Yang ketiga, penutupan. Penutupan ni dia merumuskan topik dan cerita. Merumuskan topik dan cerita, dia mesti ringkas dan padat. Contoh kalau kamu menyertai sambutan Hari Guru, apa rumusan kamu daripada Hari Guru tu? Kamu memperoleh pengalaman yang berharga. Okey. Lepas tu kamu dapat menggembirakan perasaan dan hati kamu. Itu rumusan berdasarkan cerita yang kamu buat tu. Dia mesti ringkas dan padat. Berapa ayat? 1 ayat cukup. Okey. Jadi berdasarkan kerangka menjawab soalan ini, kamu boleh tulis 3 perenggan. 1 ayat pendahuluan, 1 perenggan pendahuluan, 1 perenggan isi dan 1 perenggan penutupan. Okey? 1 perenggan pendahuluan, 1 perenggan isi dan 1 perenggan penutupan. Namun demikian, ada guru yang mengajar murid-muridnya untuk menulis 1 perenggan saja. Tidak ada masalah. Ada juga guru yang mengajar murid dia, kamu kena tulis 5 perenggan tau. Ikutlah cikgu kamu. Ikutlah cikgu kamu. Macam cikgu mengajar murid cikgu, kamu nak tulis 1 perenggan boleh, 3 perenggan boleh, 5 perenggan boleh. Ikut guru di sekolah. Cikgu tidak ada mahu tak nak ada sebarang orang kata pertembungan pendapat berkaitan dengan berkaitan dengan pemerengganan sebab perenggan ni tak dapat markah lah dik. Perenggan ni tak dapat markah lah. Tidak ada peruntukan markah untuk perenggan lah dik. Kita tak nak, cikgu tak nak ada pertikaian, tak nak ada konflik antara cikgu dengan guru-guru. Sebab cikgu buat buku PT3 tu, cikgu menyatakan bahawa kita boleh tulis 1 perenggan boleh, 3 perenggan boleh, 5 perenggan pun boleh. Bergantung pada guru kamu. Tak salah, tak salah. Janganlah kata, cikgu saya ajar 1 perenggan. Betul, tak masalah. Cikgu saya ajar 3 perenggan. Betul, tak masalah. Cikgu saya ajar 5 perenggan. No problem, tak ada masalah. Mungkin 1 perenggan pendahuluan, 3 perenggan isi, 1 perenggan penutupan, tetap tak ada masalah. No problem. Tapi ini kan karangan pendek. Kalau karangan pendek, memadailah kita tulis 1 perenggan atau 3 perenggan sebenarnya. Paling banyak pun 3 perenggan lah. Sebab ni karangan pendek, 50 hingga 80. Kamu nak tulis banyak mana kalau 5 perenggan kan? Wah bang. Okey. Alright. Ini kerangka. Maksudnya ada pendahuluan, ada isi, ada penutupan. Baik, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa? Ada apa-apa soalan? Betul juga. Ya betul juga. Betul. Pula dah. Okey. Ada apa-apa soalan? Sekiranya tak ada soalan, cikgu akan teruskan pembelajaran kita. Sekiranya tidak ada sebarang soalan, cikgu akan meneruskan pembelajaran kita. Kita nak tengok. Kalau ada soalan, kamu tanya, cikgu jawab. Ataupun kamu boleh terus unmute. Cikgu, saya ada soalan. Macam tu. Maksudnya ialah, Syukrin ada. Okey. Cikgu, saya ada soalan. Macam tu. Saya ada soalan, cikgu. So, kalau kamu ada soalan, maka okeylah. Ni apa ni? Aku ter-screenshot. Alright. Kalau ada soalan, kamu terus unmute. Cikgu akan jawab kekeliruan kamu berkaitan dengan karangan respons terhad ataupun karangan pendek ni.
Baik, berdasarkan respon yang diberikan ada berapa orang ni? Didapati bahawa tidak ada soalan. Biasanya Fatini ada soalan. Hari ni Fatini tak ada soalan Fatini. Fatini tak ada soalan hari ni ya. Okey. Satu lagi, siapa yang selalu ada soalan? Balkis ke? Alright. Tidak ada soalan Karangan biasa tak ada banyak soalan. Yang ada banyak soalan berkaitan dengan tata bahasa. Jadi minggu depan kita akan buat satu tajuk yang menarik berkaitan dengan kekeliruan tata bahasa. Kita akan gabungkan kata nama, kita akan gabungkan kata kerja, kita akan gabungkan kata adjektif. Kita akan gabungkan kata adjektif. Dan cikgu akan membina rumus berdasarkan persoalan-persoalan kamu. Cikgu akan membina rumus berdasarkan persoalan-persoalan kamu pada minggu hadapan. Aiman juga tiada. Alright. Sekiranya tiada, marilah kita tengok prinsip karangan pendek. Prinsip dia mudah saja, iaitu perluasan ayat. Kamu kena pandai meluaskan ayat. Macam mana kita nak meluaskan ayat? Yang pertama, kamu boleh meluaskan ayat di hadapan idea yang diberikan. Meluaskan ayat, perluasan ayat di hadapan idea yang diberikan. Dalam karangan pendek kan ada idea yang diberikan. Ada idea yang diberikan. Sama ada di hadapan, di tengah idea yang diberikan, ataupun di belakang idea yang diberikan. Kalau kamu tengok, karangan pendek tu dia ada idea. Idea yang diberikan dalam soalan. So, kamu kena pandai meluaskan ayat. Sama ada di hadapan idea, di tengah idea yang diberikan, ataupun di belakang idea yang diberikan. Baik. Untuk memahamkan kamu dengan lebih jelas, macam mana kita nak meluaskan ayat sama ada di hadapan, di tengah atau di belakang, maka cikgu akan tunjukkan kepada kamu contoh perluasan ayat satu. Okey, kita ambil satu isu. Kita dah boring tentang tema kebersihan dan kesihatan ni. Kalau kamu tengok dalam YouTube pun banyak guru berkongsi berkaitan dengan tema kesihatan dan kebersihan disebabkan adanya tengah hangat isu coronavirus ni. So cikgu nak alih pandangan kamu, perhatian kamu daripada tema kebersihan. Lagipun PKP dah nak berakhir kan. Okey, sekarang ni PKP pemulihan. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Bermaksud dalam proses nak pulihkan masyarakat ni, keadaan masyarakat seperti sedia kala, seperti dulu. Okey, kita pilih satu isu pencemaran alam sekitar dan lazimnya dalam soalan dia akan ada bagi idea ni. Pencemaran alam sekitar banyak faktor. Macam mana kita nak luaskan idea ni? Macam mana kita nak luaskan idea ataupun kita nak luaskan ayat? Baik. Cuba kamu tengok macam mana cikgu luaskan idea. Daripada dua perkataan ini, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak sambung ataupun kita nak pisahkan menjadi dua ayat. Ini bergantung pada idea. Sebab tu cikgu kata kamu kena pandai susun. Kita tengok balik yang pertama tadi. Strategi dia yang pertama. Strategi kena tahulah. Kena ingat balik strategi tu. Yang pertama, baca dan fahami bahan rangsangan. Tengok dulu isu dia tentang apa. Kemudian analisis perkataan. Tadi kita analisis perkataan. Lepas tu kita susun jalan cerita. Tiga ni kena jelas. Baca dan faham, analisis perkataan, susun jalan cerita. Okey. Yang pertama, cikgu analisis. Cikgu baca dan fahami soalan. Dia isu dia tentang pencemaran alam sekitar lah. So cikgu faham. Isu sekarang ni, pencemaran alam sekitar. Dan kemudian bahan rangsangan cikgu analisis perkataan. Okey, pencemaran alam sekitar, aku faham. Banyak faktor, aku faham. So sekarang langkah ketiga ialah susun jalan cerita. Susun jalan cerita ni dalam erti kata dua idea ni terpulang pada kamu. Sama ada kamu nak sambung ataupun kamu nak pisahkan. Ini yang cikgu kata ni bergantung pada kreativiti. Susun idea ni berbeza setiap orang. Okey, pencemaran alam sekitar banyak faktor. Okey, cikgu bagi satu contoh. Cikgu pecahkan kepada dua idea. Masalah pencemaran alam di negara kita semakin serius. Cuba kamu tengok. Manakah idea yang terdapat dalam bahan rangsangan? Pencemaran alam sekitar yang warna biru ni. Yang warna biru. Jadi idea dia pencemaran alam sekitar. Cikgu meluaskan ayat apa?
cikgu meluaskan ayat di hadapan idea dan cikgu meluaskan ayat di belakang idea. Ni idea yang diberikan. Cikgu tambah masalah kat depan, cikgu tambah di negara kita semakin serius. Inilah yang dinamakan peluasan idea atau peluasan ayat. Masalah kat depan itu ialah peluasan di hadapan. Di negara kita semakin serius itu ialah peluasan di bahagian belakang idea yang diberikan. Faham atau tidak? Faham atau tidak? Siapa tak faham? Siapa tak faham? Okey, kalau faham, nyatakan faham. Tentang peluasan idea ni. Okey? Maksudnya ialah cikgu nak ajar kamu cara nak meluaskan ayat. Daripada idea pencemaran alam sekitar ni kita kembangkan. Maksudnya kita boleh kembangkan di bahagian hadapan atau kita boleh kembangkan di bahagian belakang. Sekarang ini yang warna biru ni ialah idea asal. Yang warna merah ini ialah idea peluasan. Cikgu luaskan idea tu. Masalah pencemaran alam sekitar di negara kita semakin serius. Okey, siapa tak faham mungkin boleh kata, saya tak faham. So cikgu akan bagi contoh lain. Dia kena fahamlah. Peluasan idea di hadapan boleh, di tengah boleh, di belakang pun boleh. Di hadapan boleh, di tengah boleh, di belakang pun boleh. Cikgu nak pastikan kamu habiskan kelas pada hari ini, kamu faham konsep karangan pendek tu macam mana. Konsep karangan respons terhad tu macam mana. Konsepnya dan prinsipnya ialah peluasan ayat atau peluasan idea. Okey. Yang kedua, macam mana kita nak kembangkan banyak faktor? Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya masalah ini. Okey, ayat yang kedua ni cikgu nak tanya kamu. Ini peluasan di hadapan ke, di tengah ke, di belakang idea yang diberikan? Tolong respon kepada cikgu. Ayat yang kedua ni. Ini peluasan idea di belakang idea ke? Di hadapan idea yang diberikan ataupun di tengah idea yang diberikan? Okey, bagus. Di depan, hoi. Kau ni selalu di hadapan. No. Maksudnya ada yang tak faham. Kalau kamu tak faham peluasan idea tu ialah idea yang ditambah. Okey, sekarang ni yang cakap di hadapan tu tengok sini betul-betul. Yang, alamak, siapa ni yang korok-krek ni? Okey, yang korok-krek ni. Okey. Cuba kamu tengok. Okey, cikgu akan tanya yang jawab di hadapan tu. Mesti ada seorang dua yang tersesat. Alia Batrisha. Aku nak tanya si Alia Batrisha ni. Budak ni tersesat. Alia Batrisha. Sila unmute. Hello, Alia Batrisha. Cikgu nak fahamkan dia, maka cikgu akan buat teknik soal jawab. Cikgu akan buat teknik soal jawab. Cepatlah. Cepatlah. Cikgu tak dengar suara Alia. Okey. Fatini. Cikgu nak bersoal jawab dengan Fatini lah. Okey. Fatini. Sila unmute. Cikgu nak soal jawab dengan kamu. Ya, cikgu. Okey. Cuba kamu tengok apakah idea asal yang diberikan isu pencemaran alam sekitar ni. Idea asal dia apa? Idea yang diberikan, idea asal dalam soalan. Bukan idea asal. Idea asal tak faham. Okey, ni. Isu dia pencemaran alam sekitar. Lazimnya karangan pendek dia akan bagi bahan rangsangan. Ini bahan rangsangan dia. Apa bahan rangsangan yang dia bagi? Apa perkataan rangsangan yang dia bagi? Pencemaran alam sekitar dan banyak faktor. Okey, ada dua idea bahan rangsangan yang diberikan. Simpan dalam kepala kamu bahawa, okey, pencemaran alam sekitar idea yang diberikan, banyak faktor idea yang diberikan. So sekarang, kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu nak gabung ataupun kamu nak bina idea berasingan. Okey, katakan kita bina idea berasingan. Cuba kamu tengok
Ayat yang cikgu bina ni. Masalah pencemaran alam sekitar di negara kita semakin serius. Masalah tu, perkataan masalah tu hadir di hadapan pencemaran alam sekitar ke di belakang pencemaran alam sekitar? Depan. Di depan. Jadi perkataan masalah itu ialah peluasan idea di bahagian hadapan. Asalnya, hanya ada pencemaran alam sekitar je. Sekarang kamu tambah masalah kat depan. Dah jadi peluasan di hadapan ayat. Di negara kita semakin serius tu. Berada di belakang ke di hadapan pencemaran alam sekitar? Belakang. Jadi, ayat pertama ini ada dua jenis peluasan. Yang pertama peluasan di hadapan. Yang kedua ialah peluasan di belakang idea yang diberikan. Faham? Okey, cuba tengok ayat yang kedua. Cuba baca ayat yang kedua. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya masalah ini. Okey, idea asal ni apa? Idea asal ayat kedua tu. Banyak faktor Banyak faktor. Okey, idea tambahan mana idea tambahan? Peluasan ayat dia. yang mengakibatkan terjadinya masalah ini. Okey, jadi yang mengakibatkan terjadinya masalah ini peluasan idea di hadapan atau di belakang? Belakang. Di belakang. Itulah namanya. Kena tahu di hadapan, di belakang atau di tengah. Nak kena tahu, tengok berdasarkan idea asal yang diberikan dalam soalan. Faham? Faham. Okey, bagus. Boleh mute sekarang. Terima kasih. Inilah yang cikgu nak tu. Maksudnya ialah bila kamu respon, cikgu nampak, oh, ada yang kata ni, ada yang kata tu. Jadi kalau kamu tidak menyatakan pandangan kamu, pembelajaran ini menjadi pembelajaran satu hala sahaja. Baik, cuba kita tengok yang ini pula. Contoh peluasan ayat 2. Isu penjagaan gigi. Penjagaan gigi pelbagai cara. Okey, sekarang kita nak panggil siapa? Cikgu nak panggil, mungkin cikgu nak panggil Adam Hazrik. Adam Hazrik, sila unmute Adam Hazrik. Okey, isunya tentang apa ni? Penjagaan gigi. Penjagaan gigi. Apakah idea yang diberikan? Penjagaan gigi pelbagai cara. Okey, sekarang ni kamu tengok ayat dia. Okey. Silap. Pencemaran alam sekitar pula dah. Penjagaan gigi. Okey. Okay. Alright. Jadi cuba baca ayat ni. Penjagaan gigi perlu dititik beratkan oleh setiap individu. Okey. Cuba bagi tahu cikgu. Peluasan idea ni peluasan idea di hadapan ke, di tengah ke, di belakang? Di hadapan. Di hadapan? Bukan. Di belakang. Di belakang. Mana idea asal? Ni, penjagaan gigi. Selepas penjagaan gigi tu apa? Ni, perlu dititik beratkan. Okey, perlu dititik beratkan tu terletak di hadapan ke di belakang penjagaan gigi? Di belakang. Di belakang lah. Di belakang tu bermaksud selepas idea yang diberikan tu. Selepas idea yang diberikan. Di hadapan tu merujuk sebelum idea yang diberikan. Maksudnya kalau ada perkataan yang hadir berkaitan dengan penjagaan gigi, maka itu dinamakan peluasan di hadapan. Okey, katakan cikgu tambah. Cikgu tambah. Adam Hazrik. Okey. Cikgu tambah Okey, cuba baca. Amalan penjagaan gigi perlu dititik beratkan oleh setiap individu. Okey, ada berapa jenis peluasan kat situ? Ada ni. Peluasan hadapan. Lepas tu peluasan belakang. Betul. Mana peluasan hadapan? Yang amalan penjagaan gigi tu. Amalan tu je peluasan. Amalan. Penjagaan gigi tu idea asal. Perlu dititik beratkan oleh setiap individu, belakang. Okey, bagus. Sekarang Adam Hazrik baca yang kedua. Okey, sememangnya pelbagai cara dapat dilakukan untuk menjaga kesihatan gigi. Idea asal mana ayat kedua tu? Ni. Sememangnya. Idea asal sememangnya apa? Kamu tengoklah. Kamu tengok rangsangan atas yang kamu baca ni. Ni dapat.
dapat dilakukan. No. Idea asal mana idea asal? Okey, cuba Pelbagai cara. kamu baca balik ni. Ni, tengok balik. Ini dalam kotak ni lah idea asal. Dalam kotak ni idea asal. Penjagaan gigi pelbagai cara. Dua ni saja idea asal. Faham Dua ni saja idea asal. So cuba kamu baca ayat kedua. Sememangnya pelbagai cara dapat dilakukan untuk menjaga kesihatan gigi. Jadi mana idea asal dia? Idea yang diberikan. Ni, pelbagai cara. Ya, pelbagai cara itulah idea yang diberikan. Jadi selain perkataan pelbagai cara tu ialah idea perluasan. Faham? Faham. Kena faham. Apa itu perluasan? Perluasan tu ialah perkataan yang kita tambah selain perkataan yang diberikan dalam bahan rangsangan tu. Dalam bahan rangsangan ini ialah pelbagai cara. So, sememangnya dapat dilakukan untuk menjaga kesihatan gigi, ini merupakan perluasan. Apa itu perluasan? Idea tambahan kita berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Jadi cuba bagi tahu cikgu, kat mana perluasan hadapan dia pada ayat kedua tu? Ni. Ni dapat dilakukan. Bukan. Perluasan hadapan. Kamu faham tak perluasan hadapan? Ni yang sememangnya tu. Ya, perluasan hadapan tu cikgu ulang sekali lagi. Perluasan hadapan tu ialah idea tambahan yang hadir. Okey. Pelbagai cara. Sabar dulu. Cikgu nak terangkan. Idea ataupun idea perluasan hadapan tu ialah hadir sebelum idea asal yang diberikan. Mana idea asal Adam Hazri? Idea asal mana? Ni sebelum tu kan? Ni sebelum. Tak, sekarang ni cikgu tanya kamu. Mana idea asal? Idea asal. Idea asal ayat kedua ni. Yang Okey. bukan. Stop. Maksudnya ialah kamu keliru. Kamu dah mula keliru. So cikgu akan mula balik. Untuk kamu seorang, cikgu akan mula balik. Okey, sekarang cikgu bagi contoh perluasan ayat 2. Isu dia apa isu dia? Penjagaan gigi. Isu kita out. Kita abaikan. Sekarang ni kita fokus kepada idea. Sekarang kamu tengok. Apakah idea yang diberikan sekarang? Apakah idea yang diberikan? Penjagaan gigi pelbagai cara. Ulang 3 kali. Penjagaan gigi pelbagai cara. Sekali lagi. Penjagaan gigi pelbagai cara. Okey, bagus. Terbaik. Sekarang cuba baca ayat pertama. Amalan penjagaan gigi perlu dititik beratkan oleh setiap individu. Okey, bagus. Cikgu nak tanya, dalam ayat pertama ni, mana idea yang diberikan dalam soalan? Penjagaan gigi. Jadi amalan tu apa dia? Amalan. Amalan tu kita panggil apa? Perluasan. Perluasan. Perlu dititik beratkan oleh setiap individu tu kita panggil apa? Perluasan. Perluasan juga. Cuma perluasan cikgu kata tadi ada berapa jenis? Ada 3. Harapan. Perluasan di hadapan, di tengah atau di belakang. Di hadapan tu bermaksud dia hadir sebelum idea asal. Idea asal tu maksud idea yang diberikan dalam soalan. Cuba tengok ayat pertama tu. Amalan tu berada sebelum ke selepas penjagaan gigi? Selepas. Sebelum. So bila sebelum itu namanya perluasan hadapan. Ni perluasan belakang. Perluasan belakang mana satu? Yang tahu tak yang perlu dititik berat. Itu perluasan belakang. Okey. Cuba tengok ayat kedua. Cuba baca ayat kedua. Sememangnya pelbagai cara dapat dilakukan untuk menjaga kesihatan gigi. Mana idea yang diberikan dalam soalan? Pelbagai cara. Ya, pelbagai cara. Pelbagai cara. Cuba bagi tahu cikgu, mana satu perluasan dia? Perluasan harapan. Yang tu, apa yang pelbagai cara tu? Depan, pelbagai cara tu perluasan hadapan? Ni, sememangnya. Sememangnya, pelbagai cara tu Adam Hazri, idea asal. Idea asal. Ni sebab tu yang cikgu suruh kamu ulang 3 kali ni, ini ada idea asal. Idea asal. Idea asal tu ingat, idea yang diberikan dalam soalan. Idea asal ialah idea yang diberikan dalam soalan.
Yang warna purple ini ialah idea asal. Sebab itulah cikgu guna warna purple. Cuba kamu tengok ni, cikgu ada pair kan ni. Penjagaan gigi, penjagaan gigi. Pelbagai cara, pelbagai cara. Perkataan sememangnya dinamakan peluasan hadapan. Dapat dilakukan untuk menjaga kesihatan gigi, ini dinamakan peluasan belakang. Maksudnya, bila kita nak menulis karangan pendek, kita boleh tambah idea di hadapan idea yang diberikan ataupun selepas idea yang diberikan. Tu kamu kena tengok. Cikgu tengok, asalnya ialah penjagaan gigi. Cikgu pun bina satu ayat. Amalan penjagaan gigi perlu dititik beratkan oleh setiap individu. Kemudian idea kedua, pelbagai cara. Sememangnya pelbagai cara dapat dilakukan untuk menjaga kesihatan gigi. Okey, seterusnya. Kita tengok. Apa? Okey. Kita bagi orang lain pula. Kita nak test orang lain. Jelas ataupun tidak. Mungkin kita akan tanya Alisha. Kita akan tanya Alisha. Alisha ni Alisha mana Alright. Hilang pula dah. Alisha ni lah. Kalisha lah, Kalisha. iPad Kalisha. Pula. Okey, terkejut aku. Alright. Cuba baca dia punya isu ni apa? Hilang pula. Hilang pula dah. Okey. Kita tanya siapa lain. Kita tanya siapa lagi. Asalkan dia tak hilang-hilang. Mungkin kita boleh tanya, nak tanya perempuan pula. Mungkin kita boleh tanya siapa ni? Syazwina lah mungkin. Syazwina suara dia lantang sikit. Okey. Syazwina. Ya. Okey, sila baca isunya apa ni? Kesihatan dan kebersihan. Okey, bagus. Yang kedua? Apakah rangsangan yang diberikan? Apakah idea yang diberikan tu? SARS, gangguan pernafasan dan virus corona. Okey, SARS ni dulu dia hangat berlaku pada tahun 2010, tak silap cikgu. 2009 SARS ni. Dia pun berpunca daripada virus corona. Cuma sekarang ni virus corona ni dia ada pelbagai jenis. Yang paling dahsyat yang sekarang ni lah. Okey. Jadi ini dinamakan idea yang diberikan dalam soalan. Sekarang cuba kamu tengok. Cuba kamu baca idea yang cikgu tulis pada ayat pertama tu. SARS ialah penyakit yang mengakibatkan gangguan pernafasan. Okey, ini dinamakan peluasan apa dia? Peluasan di hadapan dan di belakang. Dia boleh dikatakan peluasan di hadapan lah. Peluasan di hadapan SARS ni. Okey, bagus. Kamu kenal jenis peluasan tu. Yang kedua, baca. Penyakit ini berpunca daripada virus corona. Okey, jadi ini dinamakan peluasan apa tu ayat kedua tu? Di belakang? Di belakang. Kamu Di hadapan. Di hadapan. Di hadapan tu ialah sebelum idea yang diberikan. Di hadapan tu bermaksud sebelum idea yang diberikan. Okey. Alright. Terima kasih. Baik murid-murid. Sekarang ni cikgu nak jelaskan kepada kamu dengan lebih mendalam tentang idea di hadapan, idea di belakang ni. Cikgu nak jelaskan betul-betul. Peluasan idea. Satu di hadapan cikgu kata. Peluasan idea di hadapan ini merujuk idea ataupun ayat ataupun perkataan yang ditambah sebelum idea yang terdapat dalam soalan. Tu peluasan idea di hadapan ni. Yang kedua, Dua-dua untuk Anik ke? pula. Saya kata nak satu.
Okey. Yang kedua, peluasan di belakang. Peluasan di belakang tu apa? Perkataan yang ditambahkan selepas idea yang terdapat dalam soalan. Perkataan yang ditambahkan selepas idea yang terdapat dalam soalan. Katakan idea yang diberikan ialah, okey, yang ketiga ialah idea di tengah. Peluasan di tengah. Perkataan yang ditambahkan di antara idea yang terdapat dalam soalan. Di antara idea yang terdapat dalam soalan. Dalam erti kata, kamu kena tambahkan perkataan supaya dia menjadi ayat yang lebih panjang lah peluasan idea ni. Okey? Cukup. Sekarang kita akan sentuh berkaitan dengan, kita nak sentuh berkaitan dengan ni pula. Okey, kamu tengok baik-baik. Kamu tengok baik-baik. Kempen Cintailah Alam Sekitar. Kempen Cintailah Alam Sekitar. Yang pertama, kita baca dan fahami dulu soalan. Tulis karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Antara 50 hingga 80 patah perkataan. Baik. Ni apa ni? Cikgu nak snap yang peluasan idea tu boleh? Okey, sekejap. Nanti cikgu bagi. Alright. Okey. Yang pertama, kita baca dan fahami. Okey, kita faham bahawa isu dia berkaitan dengan kempen Cintailah Alam Sekitar. Yang kedua, kita baca keseluruhan. Kita baca keseluruhan bahan rangsangan menyertai kempen, memupuk sikap menyayangi alam sekitar, peserta berkumpul, ceramah tentang pengurusan sampah, menanam pokok, pertandingan reka cipta Bangkitkan Semula, pertandingan mewarna, sambutan menggalakkan, memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman. Jadi berdasarkan idea yang diberikan ini, bahan rangsangan yang diberikan ini, dapatlah kita ketahui dan kita kenal pasti, bahawa karangan ini berbentuk karangan keperihalan. Dia bukan bentuk fakta. Dia berbentuk karangan keperihalan, iaitu pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain tentang sesuatu peristiwa yang dialami. Ini program. Kalau program ialah karangan keperihalan. Okey? Jadi, langkah ketiga ialah kita kena susun jalan cerita. Kita dah baca keseluruhan dan kita dah kenal pasti perkataan yang terdapat dalam bahan rangsangan. Maka kita teruskan yang ketiga, iaitu kita kena susun jalan cerita. Macam mana kita nak susun jalan cerita? Tengok tajuk, Kempen Cintai Alam Sekitar. Kemudian kita susun kat mana kita nak berhentikan ayat, kat mana kita nak memulakan ayat. Okey, nombor 1 kita potong kat sini, menyertai kempen. Yang kedua kita potong kat sini, memupuk sikap menyayangi alam sekitar. Yang ketiga kita potong sampai pertandingan mewarna. Yang keempat kita potong sambutan menggalakkan. Dan yang terakhir ialah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman. Tolong potong ikut cikgu. Tolong potong ikut cikgu. Kalau kamu dah siap potong, tolong bagi tahu cikgu. Dah siap potong, tolong bagi tahu cikgu. Okey, dah dah siap potong. Sekarang ni cikgu, inilah dinamakan teknik pemenggalan. Kita potong kat mana kita nak susun jalan cerita kita tu. Kita potong, kita nak susun jalan cerita kita tu macam mana. Okey. Okey, sekejap cikgu tertinggal satu lagi potong.
Kamu potong kat sini satu lagi. Tolong potong satu lagi kat sini. Tolong potong satu lagi dekat peserta berkumpul tu. Tertinggal satu. Okey dah. Semua dah. Tolong berikan komen. Daripada berapa orang ni, tolong berikan komen. Adakah semua murid masih bersama cikgu? Ada lebih kurang dalam 106 orang yang memberikan komen hanyalah 11 orang saja. 12 orang. Kita nak tengok adakah capai bilangan 106 komen. Kita nak perkataan sudah saja. Maksudnya siapa belum potong ikut cikgu? Okey. Alright. Cikgu nak kita stay bersama sebab cikgu nak kamu skor markah yang penuh untuk karangan pendek ni. Ingat, prinsip karangan pendek ni ialah perluasan idea. Baik. Sekarang semua murid dah sediakan kertas, kita akan merangka jawapan sama-sama. Kita akan menulis jawapan sama-sama. Boleh? Kita akan menulis jawapan sama-sama. Baik. Okey. Ini perluasan idea. Di hadapan, jap. Di belakang, di tengah. Ni kena alert lah benda-benda macam ni. Kena alert. Okey, ni nanti. Ni nanti cikgu akan share lah. Okey. Jadi, inilah idea yang diberikan dalam soalan. Inilah idea yang diberikan dalam soalan. Apa tugas kita? Kita kena susun cerita. Kita kena tambahkan idea. Sama ada di hadapan, di tengah atau di belakang. Dan kita bina dalam 3 perenggan. Okey? Sekarang, mari kita buat jawapan. Mari kita buat jawapan. Okey. Bila kita tengok jawapan yang diberikan ni ataupun orang kata perkataan yang diberikan ini, tolong kaitkan dengan tajuk kempen Cintailah Alam Sekitar. Nama kempen ini dikenali sebagai satu huruf saja. Nama kempen ini ialah satu huruf saja kerana dikira sebagai kata nama khas. Ini satu patah perkataan saja, bukan satu huruf. Satu patah perkataan saja. Satu patah perkataan saja. Okey. Jadi marilah kita bina. Macam mana kita nak bina perkataan menyertai kempen? Disebabkan cerita, kita bina satu ayat yang mudah. Baru-baru ini, saya dan keluarga saya telah menyertai kempen. Kempen ni huruf besar lah sebab ada nama. Kempen Cintailah Alam Sekitar. Noktah. Okey. Dekat mana idea asal dia? Menyertai kempen. Menyertai je. Ini ialah idea asal. Menyertai. Menyertai je idea asal dia. Menyertai kempen lah. Idea asal dia. Tapi kita tukarlah kempen ni huruf besar sebab kempen ni ada nama. Bila kempen tu ada nama, maka kempen tu huruf besar lah. Okey. Jadi yang kita tambah apa? Baru-baru ini saya dan keluarga saya telah. Kita guna warna merah. Cintailah alam sekitar. Ini juga kita guna warna merah. Jadi cikgu nak tanya Adam Hazri. Mana Adam Hazri? Cikgu nak bagi dia faham lagi. Adam Hazri janganlah takut ya. Cikgu nak bagi Adam Hazri sentiasa faham. Okey, Adam Hazri. Adam Hazri, dengar cikgu? Dengar. Okey. Yang mana idea asal yang cikgu tulis ni? Idea asal tu ialah idea yang diberikan dalam soalan. Idea asal. Ni kempen. Menyertai kempen. Menyertai kempen. Cuba kamu tengok. Kamu ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan? Ada. Okey, cuba kamu tengok. Menyertai kempen. Cuma tengok soalan. Ada tak perkataan menyertai kempen? Ada. Itu dinamakan idea asal. Idea asal ni ialah idea yang ada dalam soalan. Jadi perkataan baru-baru ini saya dan keluarga saya telah ni dinamakan sebagai apa dia? Idea perluasan.
Perluasan. Cintailah alam sekitar ni dinamakan sebagai Luasan. perluasan. Nampak tak Azri? Asalnya dia bagi menyertai kempen je. Tapi kita tambah menjadi satu ayat yang lengkap. Nampak tak Adam Azri? Nampak. Asalnya dia bagi apa dia? Menyertai kempen. Okey. Selepas kita buat perluasan ayat, cuba tengok apakah ayat yang terhasil. Cuba kamu baca apakah ayat yang terhasil. Baru-baru ini, saya dan keluarga saya telah menyertai kempen Cintailah Alam Sekitar. Okey. Ini dinamakan pengenalan. Pengenalan. Okey, pengenalan. Baik. Okey, Adam Azri, nanti dulu. Memupuk sikap menyayangi alam sekitar. Ini kita macam mana kita nak buat ayat ni? Memupuk sikap menyayangi alam sekitar ni. Okey. Kempen. Cuba buat. Okey, ni sabar. Cuba je. Kalau silap cikgu betulkan. 31 sen. Ni kempen ini untuk memupuk sikap menyayangi alam sekitar. Tujuan. Tujuan kempen ini adalah Okey, yang jap. Cikgu. Okey. Alright. Balik semula Adam Azri. tujuan kempen ini adalah untuk memupuk sikap menyayangi alam sekitar. Okey, betul. Jadi tujuan kempen ini diadakan untuk memupuk sikap menyayangi alam sekitar. Okey, idea asal dia mana? Idea asal dia. Memupuk sikap menyayangi alam sekitar. Pandai. Okey, yang Adam Hazrik tambah mana? Yang Adam Hazrik tambah. Ni tujuan kempen ini. Okey, yang Adam Hazrik tambah tu sebelum sikap menyayangi alam sekitar ke selepas? Sebelum itu dinamakan perluasan apa? Di hadapan. Dah faham dah? Faham. Sebab itulah cikgu nak kita bersoal jawab banyak kali Adam. Melalui cara ni kita lebih mahir. Jadi beruntunglah orang-orang yang cikgu soal. Ada soalan daripada murid kat sini. Dia kata, cikgu nak tanya, kalau idea yang diberi tu kita guna tapi tak ikut susunan yang diberi, boleh ke? Dia kena ikut susunan. Kecuali kalau berbentuk fakta. Sebab ini ialah flow. Kalau yang bentuk dash-dash ni, kamu kena ikut susunan. Faham Hurin. Kalau yang bentuk dash-dash tu, kamu kena ikut susunan. Kalau yang jenis anak panah tu, kamu tak perlu ikut susunan pun tak apa. Okey, terima kasih Adam Azri. Okey, habis pendahuluan. Okey. Habis pendahuluan. Jadi yang merah ini ialah perluasan, yang warna purple ini dinamakan sebagai idea asal. Baik. Peserta berkumpul. Okey, peserta berkumpul. Mungkin kita akan tanya siapa ni? Kita akan tanya ni. Kita nak tanya siapa ni? Ahmad Aiman. Hello, Ahmad Aiman Arman. Cikgu. Okey, Ahmad Aiman Arman. Cuba kamu tengok. Kita dah siap buat menyertai kempen ni. Kita dah siap buat memupuk sikap menyayangi alam sekitar. Kita buat 2 ayat untuk perenggan pendahuluan. Sekarang ni cikgu nak kamu buat ayat peserta berkumpul. Macam mana kamu nak buat peserta berkumpul? Pada pagi tersebut. Pukul berapa? Pada pukul 9 pagi. Lambat sangat kau ni. Kau nak sambung kempen lambat sangat. Pukul 8. Pada pukul 8 pagi. Semua peserta berkumpul. Berkumpul mesti ada tempat dia. Di Padang. Di Padang mana? Okey, cuba kamu tengok. Ini sambutan bersama keluarga. Kalau sambutan bersama keluarga, di sekolah ke di luar sekolah? Luar sekolah. Jadi di luar sekolah. Pada pukul 8 pagi, semua peserta berkumpul di padang mana? Padang. Kamu rekalah nama padang. Padang Shah Alam. Di Padang Shah Alam. Di Padang Awam Shah Alam di Padang Awam Shah Alam. Noktah. Jadi ayat asalnya mana? Idea asalnya mana?
Peserta berkumpul. Peserta berkumpul. Cikgu labelkan guna warna purple Aiman Okey. Yang warna merah ni pada pukul 8 pagi semua tu itu dinamakan perluasan di hadapan ke di belakang? Belakang. Di hadapan sebab dia hadir Hadapan. sebelum. Okey, di padang awam Shah Alam tu? Belakang. Di belakang. Ingat di hadapan tu ialah dia hadir sebelum idea yang diberikan. Faham? Okey, terima kasih. Okey, cukup. Sekarang ni kita nak panggil yang perempuan pula. Okey? Jadi kamu dah siap belum salin yang ni? Kamu tulis. Okey, kamu tulis bersama-sama cikgu Tolong tulis bersama-sama cikgu tolong tulis bersama-sama cikgu. Okey, dah siap dah yang ni? Perenggan pendahuluan semua dah siap? Kita buat hands on sama-sama ni. Kita buat hands on sama-sama. Okey, sudah. Sekarang cikgu nak minta perempuan pula. Siapa yang perempuan, siapa boleh tolong cikgu? Cikgu nak cari perempuan ni payah. Yang dia rasa audio dia okey dan dia boleh bantu cikgu untuk disoal. Okey. Cikgu nak tanya siapa lah nak tanya nak tanya kakak Mokcik lah. Mana kakak Mokcik ni? Nafisa. Nafisa. Oh, Nafisa. Hilang pula Nafisa ni. Okey. Mana ni Nafisa? Okey. Hilang si Nafisa ni. Okey, Nafisa mungkin audio dia ada masalah. Kita minta tolong siapa ni? Perempuan lagi. Saya selagi tak dapat perempuan ni saya tak puas hati Mungkin saya nak tanya Ariana Nur. Ariana Nur. Sila unmute. Cikgu nak guide macam mana nak bina idea perluasan ni dalam karangan pendek. Okey. Tak ada juga. Atirah Damia mungkin boleh. Atirah Damia. Okey. Dalam talian. Adakah Atirah Damia dalam talian? Tak ada juga. Okey, tak ada juga. Aira Alisha. Sila unmute. Ya, cikgu. Okey, terima kasih. Akhirnya ada juga wakil perempuan. Okey. Kamu dah siap salin sampai yang Padang Awam Shah Alam ni? Dah. Okey, dah. Sekarang kamu cuba bantu cikgu untuk bina ayat yang ni. Ceramah tentang pengurusan sampah, menanam pokok, pertandingan reka cipta bahan, kitar semula, pertandingan mewarna. Macam mana kita nak buat ayat ni? Ini ni semua ni apa ni? Ceramah, menanam pokok, pertandingan reka cipta dengan pertandingan mewarna. Ini ni apa ni? Aktiviti. Bagus. Jadi kamu mulakan ayat dengan pelbagai aktiviti. Cuba buat. Cuba bina ayat. Pelbagai aktiviti. Cuba bina. Pelbagai aktiviti telah diadakan. Bagus. Pelbagai aktiviti telah diadakan. Lepas tu? Telah diadakan. Macam mana nak sambung? Bagus. Seperti. Betul. Seperti. Okey. Seperti. Okey, sambung. Sambung. Ceramah tentang pengurusan sampah. Ceramah tentang pengurusan sampah. Lepas tu? Koma. Penanaman pokok. Aktiviti menanam pokok. Koma. Pertandingan reka cipta. Bahan kitar semula. Pertandingan. Kena sebut penuh tu. Reka cipta. Bahan kitar semula. Okey. Lepas tu? Dan pertandingan mewarna. Dan pertandingan mewarna. Okey. Jadi kamu tengok
Ni siapa ni conteng-conteng ni? Okey. Jadi yang cikgu guna warna purple ini ialah idea yang diberikan dalam soalan. Jadi perkataan dan sahaja kita tambah. Dengan pelbagai aktiviti telah diadakan seperti. Jadi cuba kamu tengok ayat yang kamu buat ni. Cuba baca balik ni, ayat yang kamu buat ni. Pelbagai aktiviti telah diadakan seperti ceramah tentang pengurusan sampah. Okey, cikgu tertinggal sampah. Alright. Aktiviti menanam pokok, pertandingan reka cipta bahan kitar semula dan pertandingan berwarna. Okey, bagus. Okey, nampak tak perluasan dia? Perluasan dia kamu tambah apa tadi? Berbagai aktiviti telah diadakan seperti. Okey, satu lagi perluasan? Dan. Dan. Pertandingan dan ni kamu tambah. Okey, bagus. Terima kasih. Terima kasih. Nama kamu siapa ni Aira. Aira. Sekolah mana Aira? Kolej Yayasan Saad. Oh, KYS. Alright. Tingkatan apa? 1? Oh, tingkatan 1. Kamu satu batch dengan syuhada kot Syuhada. Okey. Alright. Terima kasih Alright. Terima kasih. Okey, seterusnya kita nak minta tolong siapa pula ni? Kita nak minta tolong perempuan lagi. Mungkin kita akan panggil siapa ni kita nak panggil Firas, lelaki. Kita panggil Iman Atirah. Iman Atirah. Iman Atirah sila ni Iman Atirah. Sila unmute. Sila unmute Iman Atirah. Okey. Adakah Iman Atirah dalam talian? Ataupun gagal untuk connect dengan audio? Atau gagal connect dengan audio? Okey, kalau begitu kita panggil Riana Khalizan. Riana, how are you? Hai. Okey, sekarang ni idea seterusnya ialah sambutan menggalakkan. Macam mana kamu nak buat idea sambutan menggalakkan? Sambutan kempen ini. Sambutan kempen ini. Bukan sambutan kempen ini. Aktiviti ini. Sambutan terhadap aktiviti tersebut. Sepatutnya macam itulah kamu buat. Okey. Jadi sambutan menggalakkan. Okey, kamu tengok sambutan tu dia dah ada kat situ. Jadi kena guna warna pink. Sambutan apa? Terhadap aktiviti ini. Digalakkan. Sangat menggalakkan. Sangat menggalakkan ni bermaksud ramailah join. Okey, cuba Riana tengok ni. Cuba Riana tengok ayat yang Riana buat ni. Yang warna merah tu ialah perluasan. Itu perluasan di hadapan ke, di tengah ke, di belakang? Di tengah. Ya, asalnya ialah sambutan menggalakkan. Kita tambah idea dekat tengah-tengah antara sambutan dengan menggalakkan ni. Sambutan terhadap aktiviti ini sangat menggalakkan. Okey. Kemudian kamu boleh tambah lagi. Kamu boleh tambah idea tu bermaksud kamu menyertai tak pertandingan tu? Cuba Riana tambah lagi. Saya turut menyertai pertandingan aktiviti apa? Kempen. Saya turut menyertai, pilih mana-mana aktiviti yang Riana suka. Saya turut menyertai apa dia? Ceramah ke, menanam pokok ke? Saya turut menyertai aktiviti menanam pokok dan pertandingan mewarna. Kau kan suka mewarna. Okey. Jadi ini ialah idea yang kita tambah sendiri. Okey, kita boleh tambah idea sendiri. Saya turut menyertai aktiviti menanam pokok dan pertandingan mewarna. Sebab kamu kata kamu menyertai kempen, maka kamu kena tambah satu idea yang menunjukkan kamu turut serta dalam aktiviti dalam kempen itu. Okey, terima kasih Riana. Terima kasih Riana. Okey, seterusnya
Seterusnya kita akan panggil siapa ni? Kita nak panggil budak lelaki pula. Mungkin kita akan panggil Firas Hanan. Firas Hanan pula. Firas Rifai. Okey, Firas Rifai. Cikgu. Apa khabar? Kau baik. Okey, lama tak jumpa Firas. Okey. Sekarang ni, apakah idea yang kita belum tulis lagi ni, Firas? Sambutan menggalakkan. Sambutan menggalakkan kita dah tulis belum? Sambutan menggalakkan dah tulis belum? Dah tulis. Dah tulis dah. Okey. Idea apa yang belum tulis lagi berdasarkan bahan yang diberikan tu? Memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman. Okey, macam mana? Bermaksud bila poin yang terakhir ini menunjukkan bahawa ini ialah penutupan. Faham? Tip dia ialah idea yang terakhir ini biasanya ialah idea perenggan penutupan. Maka kita masuk perenggan yang terakhir iaitu perenggan penutupan. Baik Firas, cuba Firas bantu cikgu bina ayat idea penutupan ni. Penutupan. Memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman. Jadi kamu bina satu ayat saja untuk penutupan. Penutupan ni kamu bina satu ayat saja. Boleh guna konklusinya tak? Konklusinya tak boleh guna sebab sebab ini karangan cerita. Karangan keperihalan. So kalau keperihalan tak boleh guna konklusinya. Kamu kena buat satu rumusan pengalaman kamu. Cikgu rangsang idea kamu secara keseluruhannya macam tu. Saya berasa amat gembira. Saya berasa amat gembira kerana sambutan ini memberikan, okey sambung, memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman. Kepada siapa? Pada saya. Yes, itulah dia. Jadi secara keseluruhannya saya berasa amat gembira kerana sambutan ini ataupun kempen inilah. Kempen ini memberikan banyak pengalaman, banyak pengetahuan dan pengalaman kepada saya. Secara keseluruhannya saya berasa amat gembira kerana kempen ini memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman kepada saya. Kat mana idea asal dia? Banyak pengetahuan dan pengalaman. Memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman. Yang merah itu dinamakan peluasan. Peluasan. Okey, siap. Kita punya karangan pendek habis. Habislah karangan pendek kita murid-murid. Terima kasih diucapkan kepada Firas. Terima kasih diucapkan kepada Ahmad Aiman. Terima kasih diucapkan kepada Riana kerana sudi bersama-sama cikgu untuk menyatakan idea dan menghasilkan satu karangan pendek. Okey, karangan ini cukup 80 patah perkataan. Padang Awam Shah Alam ini dikira sebagai satu patah perkataan. Kempen Cintailah Alam Sekitar ini dikira sebagai satu patah perkataan. Kenapa? Kerana kata nama khas. Okey? Alright. Jadi cukuplah 80 patah perkataan. Jadi terhasillah satu karangan pendek. Tak panjang pun. Baru-baru ini saya dan keluarga saya telah menyertai kempen Cintailah Alam Sekitar. Tujuan kempen ini diadakan untuk memupuk sikap menyayangi alam sekitar. Pada pukul 8 pagi, semua peserta berkumpul di Padang Awam Shah Alam. Kalau nak tambah lagi boleh. Dalam kalangan masyarakat. Tambah. Boleh, tak ada masalah. Menyayangi alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Ini kita guna warna merah. Perenggan kedua, pada pukul 8 pagi, semua peserta berkumpul di Padang Awam Shah Alam. Pelbagai aktiviti telah diadakan seperti ceramah tentang pengurusan sampah, aktiviti menanam pokok, pertandingan reka cipta bahan kitar semula dan pertandingan mewarna. Sambutan terhadap aktiviti ini sangat menggalakkan. Kemudian kamu tambah lagi untuk menunjukkan kamu menyertai.
kempen tu secara langsung, kamu menyatakan idea. Saya turut menyertai aktiviti menanam pokok dan pertandingan mewarna. Secara keseluruhannya saya berasa gembira kerana kempen ini memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman kepada saya. Cukup 80 patah perkataan. Kalau kata nama khas murid-murid dan juga kata ganda dikira satu. Cikgu ulang kata ganda dan juga kata nama khas dikira sebagai satu patah perkataan. Okey, ada apa-apa soalan jelas ataupun tidak berkaitan dengan karangan pendek ni? Kita boleh tambah idea di hadapan idea asal, di tengah idea asal maupun di belakang idea asal. Okey, nampak? Jelas? Jelas? Okey. Kalau jelas, tolong nyatakan jelas. Kalau tak jelas, tolong bagi tahu kat mana tak jelas. Tolong nyatakan jelas okey. Okey. Alright. Cukup? Ya murid-murid. Cukup sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Saya Kakak Naufal dan Mia Balkis. Okey, boleh? Alright. Jadi murid-murid, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam tata bahasa. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, boleh nyatakan kepada cikgu. Boleh nyatakan kepada cikgu. Boleh nyatakan kepada cikgu sekarang sebelum cikgu ni. Okey. Riana, cikgu 8 pagi. Berapa patah perkataan? Setakat ini kalau tarikh dan angka kita kira satu. Kalau tarikh dan angka kita satu 8 tu dikira satu. Pagi tu dikira satu lagi. Bermaksud 2 patah perkataan. 8 tu satu, pagi tu satu. Jadi 2 patah perkataan. Okey, sampai di sini saja kelas kita. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua murid. Alhamdulillah selesai perkongsian kita pada hari